السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 26 surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, qad anzalna 'alaikum libasan, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu semua pakaian-pakaian yang dapat kamu guna untuk tutup aurat-aurat kamu, dan juga kami turunkan kepada kamu semua pakaian untuk dijadikan perhiasan. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adapun pakaian taqwa itu lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ini dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala dia bagi jadi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga dia yang menjadikan bahan untuk kita buat pakaian kita. Allah jadikan pokok kapah, daripada pokok kapah itu manusia pintai bagi jadi benang, daripada benang itu manusia anyam-anyam bagi jadi baju. Allah jadikan manusia, dan Allah juga jadikan benda untuk manusia buat baju. Allah kata, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu pakaian-pakaian untuk kamu tutup aurat-aurat kamu. Warishan, dan kami juga turunkan pakaian yang manusia boleh guna untuk berhias-hias. Warishan, rish ni asal-asal bulu. Bulu guna untuk buat baju. Baju yang dibuat daripada bulu ni dia dah masuk dalam kumpulan baju mewah. Baju mewah. Maka baju mewah ni dia panggil baju perhiasan. Bermakna tidak salah manusia nak pakai elok-elok untuk pakaian dia. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan benda-benda ni untuk, yang pertama manusia tutup aurat, yang kedua manusia boleh guna benda-benda yang Tuhan bagi jadi ni untuk berhias-hias dalam berpakaian. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, walau bagaimanapun, apapun, pakaian taqwa itu lebih baik. Apa maksud libasul taqwa? Apa maksud pakaian taqwa? Ibnu Abbas kata, maksud pakaian taqwa itu ialah amal soleh. Walau apapun Tuhan kata, amal soleh itu lebih baik. Maknanya kalau sekiranya kamu pakai tutup aurat apa semua elok, tapi amal kamu tidak soleh, tak mau juga. Allah kata kami turunkan kepada kamu pakaian untuk kamu tutup aurat dan untuk kamu berhias-hias dengan pakaian itu.
Apapun Tuhan kata walibasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa, Ibnu Abbas mentafsirkan perkataan libasut taqwa dengan maksud amal soleh. Apapun amal soleh lebih baik. Ibnu Juraij mentafsirkan libasut taqwa dengan kata dia iman dan akhlak. Maknanya walibasut taqwa huwa khair. Maksudnya iman itu lebih baik. Pakai tutup aurat sahaja kalau tidak beriman tak ada guna. Disuruh tutup aurat tetapi iman mesti kena ada. Dan kata Ibnu Juraij juga libasut taqwa juga maksudnya akhlak yang baik. Kalau pakai pakaian tutup aurat elok dan sebagainya tetapi akhlaknya cemar, tak mau juga. Allah Subhanahu wa taala kata walibasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa iaitu amal saleh, iman, akhlak yang baik itu lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Kata dia, kana kummu qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ar-rusghi. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud. Maksud dia Asma binti Yazid menceritakan, kata dia adalah kummu qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah lubang tangan baju Nabi. Baju Nabi ni lengan tangan ni lubang ke ujungnya. Adalah lubang tangan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rusghi. Dia kata sampai di pergelangan tangan. Sunnah. Dia nak abang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dilihat pakai baju sampai pergelangan tangan. Orang yang sentiasa pakai baju sampai pergelangan tangan, sentiasa begitu, ada warak dalam diri dia. Bukan kata orang pakai baju tangan pendek itu tak dosa ke apa dah. Tetapi orang yang pakai baju selalu sampai pergelangan tangan, orang lelaki-lelaki, itu ada warak. Contoh penyanyi kumpulan Rabbani, saudara Asri. Masa saya kerja di Kolej Matrikulasi dulu, kita ada sekali panggil Rabbani buat persembahan. Saya yang atok dia main, saya pergi penginapan di Cinta Sayang. Saya pergi ambil dia, tu nak bawa pergi ke tempat kerja untuk persembahan dia. Saya sampai di bilik dia, masuk dalam bilik dia, kebetulan dia ada dalam bilik ayah masa tu, kawan dia aja ada. Saya duduk sembang dengan kawan dia, tunggu dia keluar. Dia keluar pakai baju pagoda tangan pendek. Dia tengok-tengok ada saya, bukan kawan dia, dan ambil kain tolak tutup. Terkejut lah kan, dia orang perempuan. Habis tak apalah, sembang dengan dia apa semua begitu ni. Aku baru tahu cerita dia ni, tuan-tuan. Dia berkelulusan daripada Universiti Pakistan dalam bidang bahasa Arab. Dia buat bidang lughah bahasa Arab. Dia tak biasa, dia kata pakai baju tangan pendek. Tak biasa. Dia tak boleh, dia kata dia nak pakai baju tangan pendek. Kalau orang tengok dia berasa nak abang tak hati, dia golek kepala gitu. Dia berasa tak boleh. Warak, ada warak. Dan dia pun orang yang bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW berdasarkan hadis yang kita baca ni, dia pakai baju bila pun lubang tangan baju dia, kata dia ila rusri, sampai di pergelangan tangan. Maka itu sunnah Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Amru bin Huraith radhiyallahu anhu, kata dia, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda qad arkha tarafaha baina katifai, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
seorang sahabat yang bernama Amru bin Huraith, ataupun dipanggil orang dengan nama Abi Sa'id. Dia kata, seolah-olah aku dapat melihat Nabi SAW wa alaihi imamatun sauda. Nabi pakai serban hitam. Dia kata, aku tak boleh nak lupa ke Nabi. Dia kata, maksudnya Nabi ni bila dia pakai serban hitam ni nampak hebat. Nabi SAW wa alaihi imamatun sauda. Ini saya dah terang semalam di masjid. Perkataan imamah dalam bahasa Arab, imamah maksudnya serban yang dililit. Kalau serban jenis letak selai macam orang Saudi pakai tu, orang Arab tak panggil imamah, dia panggil ghutrah. Yang tu dia panggil ghutrah. Ghin ta ra ta marbutah, ghutrah. Jadi kalau ada orang kata pakai serban lilit ini tidak sunnah, tak betul. Kerana perkataan imamah itu maksudnya serban yang dililit. Hak pakai selai buh tu dia panggil ghutrah, dia tak panggil imamah. Maka sabit daripada hadis yang sahih menceritakan Nabi SAW wa alaihi imamatun sauda. Nabi pakai serban hitam, serban yang dililit, dan serban itu warna hitam. Nabi paling suka serban putih, tapi Nabi biasa pakai serban hitam. Dan pada hari pembukaan kota Mekah memang Nabi pakai serban hitam. Qad arkha tarafaha baina katifai. Kata Abi Sa'id, Nabi SAW bila pakai serban ni, Nabi membiarkan ujung serbannya, ekor serbannya berada di tengah-tengah belikatnya. Serban Nabi ada ekor, dan ekor tu dia lepas ke tengah belakang. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyah min qursuf, laisa qamis wala imamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dikafankan Nabi dengan menggunakan 3 helai kain putih. Nabi SAW bila Nabi wafat, Nabi dikafankan dengan menggunakan 3 helai kain putih. Laisa qamis wala imamah, dan Nabi tidak memakai qamis, jubah ni, wala imamah, dan mayat Nabi tidak dililitkan serban. Benda-benda macam ni tuan-tuan saja kita ambil tahu lah. Kan? Kita ada berapa banyak benda dalam pengurusan mayat ni yang kita pun tak tahu sebenarnya. Kan? Dalam pengurusan mayat ni, sebenar-benarnya ikut macam mana Nabi buat dekat sahabat-sahabat dia bila sahabat-sahabat dia mati, macam mana yang dibuat kepada Nabi bila Nabi wafat, kita tak tahu. Pasal kita tak baca, pasal kita tak belajar. Maka dia main macam-macam cerita lah. Bila mati, dia duk ambil ayak mawar, tulis hati-hati. Tentang bisa tengok benda ni sangat beza lah. Pasal apa yang dia duk tulis hati-hati tu? Ambil ayak mawar, dia duk tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu ambil daripada mana? Ada disuruh oleh Nabi buat macam tu? Ada Nabi wafat orang buat macam tu? Tak ada. Habis tulis, dia kata tulis takkan salah kot. Okey, tak salah. Tapi pasal apa yang dia buat macam tu? Kita tak akan buat satu benda kalau kita tak ada kepercayaan. Saya tak akan pakai serban kalau saya tak percaya kata pakai serban ni sunnah. Kita hanya akan buat satu benda kalau kita ada kepercayaan. Atas kepercayaan apa kita buat satu-satu benda? Kita nak jadikan benda tu satu kepercayaan, dia mesti bersumberkan Quran ataupun hadis Nabi. Mesti.
Kalau tidak, benda tu tak tahu punca, tak tahu pasal apa. Maka Nabi SAW bila dia wafat begitu, dibuat kepada mayat dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil akibat daripada apa yang kita baca. Orang Islam tak ada rujukan yang paling tepat selain daripada Quran dengan hadis Nabi SAW. Maka tidak heran Nabi kata, taraktu fikum amraini, aku tinggal dekat kamu semua dua benda saja. Nabi tak tinggal dah lain daripada dua benda ni. Nabi tak tinggal. Nabi tak ada tinggal tanah, Nabi tidak ada tinggal duit, Nabi tak ada tinggal apa. Nabi tinggal dua benda saja. Ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu pegang sungguh-sungguh dengan dua benda ni, lan tadillu abada, kamu tak sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnat Nabi, kitab Allah yang yakni Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, petunjuk Allah untuk nak meneruskan hidup di dunia ini, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 198. Muka surat 198. Bab ma jaa fi mubasharatil haid, iaitu bab barang yang datang pada menyatakan menyentuh ataupun jima' perempuan yang datang haid. Ini tajuk malam ni. Kalau sekiranya isteri kita datang haid, boleh tak boleh kita sentuh dia? Sentuh dalam maksud kata tempuh dia. Boleh tak boleh kita jima' dia? Ketahuilah saudaraku, bermula mubasyarah itu satu ketika dikatakan oleh orang Arab atas makna jima'. Perkataan mubasyarah itu ada orang Arab faham kata jima', dan satu ketika dikatakan atas makna sentuh. Dan kadang-kadang perkataan mubasyarah juga orang Arab maksudkan mubasyarah itu sentuh. Nampak kan? Maka kerana itulah timbul perbezaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Kan? Maka kerana itu timbul perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama mazhab. Maka dengan kerana itu, apabila kita mazhab Syafi'i, orang Malaysia ni mazhab Syafi'i, pergi ke Mekah, tawaf, sentuh sikit ya, kita kira batal. Sentuh sikit aja dengan orang perempuan yang halal kahwin, kita kira batal. Duk kira nak rodok, nak merodong keluar nak biar-biar yang sembahyang lain. Sedangkan dalam mazhab lain, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan sebagainya, mereka sentuh biduni syahwat, tanpa syahwat tak batal. Kerana bagi mereka, maksud sentuh yang kata mubasyarah ini, maksudnya ialah jima'. Kalau sampai jima' maksudnya ada syahwat, ada nafsu, baru batal. Kalau tidak ada nafsu, maka tidak batal. Masa duk tawah nak nafsu apa? Kita duk buat ibadat. Dia kata maka tidak batal. Jadi dalam waktu itu, pada ketika itu, kalau kita nak stick juga kepada pendapat mazhab Syafi'i, kita susah. Kita jadi susah. Maka tabung haji pun mai bagi tahu dekat jemaah haji yang nak pergi buat haji di Mekah, pada masa tu kita boleh mengikut mazhab lain. Meninggalkan daripada ikut mazhab Syafi'i untuk ikut mazhab lain, adakah itu satu kesalahan? Tak, tak salah. Kerana hak tadinya ijtihad Imam Syafi'i, manakala hak satu lagi adalah ijtihad imam-imam dalam mazhab lain. Soal ijtihad, kalau ijtihad itu tepat, dapat 2 pahala. Kalau ijtihad itu tidak tepat, dapat 1 pahala. Kita dah terang benda ni banyak kali. Kisah sahabat Nabi yang duduk tengah padang pasir dalam musafir nak pergi ke satu tempat, tiba-tiba mimpi. Mimpi yang mewajibkan dia mandi. Maka duduk tengah padang pasir, air tak ada. Macam mana? Bakit-bakit dah pagi dah, subuh dah, nak semayang air tak ada. Nak mandi, nak angkat hadas besar, tak boleh. Sahabat yang seorang lagi, sahabat yang seorang, dia pergi stand dalam debu pasir ni, dia rolling habis satu badan semua.
Dia ingat ayam tak ada, sebagai ganti ayam ialah debu. Maka kalau sekiranya nak ambil ayat semayang tak boleh, kita tayamum. Kalau sekiranya nak mandi wajib tak boleh, kita rolling dalam debu. Dia berijtihad macam tu. Sahabat seorang lagi pula, dia duk fikir takkan nak duduk rolling dalam debu tu. Dia kata memadai dengan tayamum, dia kata. Maka dua orang buat dua macam, dua cara. Dan dua-dua pun semayang selepas tu, semayang subuh. Jadi walaupun dia ni buat cara dia ni buat cara dia, tapi dua-dua pun ralat. Dia ni duk rasa betul ke cara aku ni, dia ni pun duk ingat betul ke cara aku ni. Maka benda ni dirujuk kepada Nabi SAW. Bila beritahu ke Nabi, Nabi jawab mudah aja. Nabi kata, kamu yang bertayamum, bagi kamu 2 pahala. Nabi kata. Dan kamu yang stand masuk dalam debu, rolling dalam tu, bagi kamu 1 pahala. Nabi kata. Nabi tak kata satu betul, satu salah. Nabi kata hak satu 2 pahala, hak satu 1 pahala. Ini ijtihad. Ini ijtihad. Maka tajuk yang kita nak baca malam ni, tajuk mubasyarah, adalah tajuk yang ulama ada macam-macam ijtihad. Ada ulama kata mubasyarah itu maksudnya jima'. Ada ulama kata mubasyarah itu maksud dia sentuh. Begitu. Maka semuanya itu masing-masing dengan hukumnya yang akan disebutkan pada masalah-masalah yang akan datang. Saat lagi dia akan terang satu-satu. Dan sekarang menerangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi lebih dahulu. Dari tanda ni kita tengok hadis riwayat At-Tirmizi dulu. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hibtu ya'muruni an attazira summa yubashiruni. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah adalah Nabi SAW apabila aku datang haid. Aisyah kata dia isteri Nabi. Bila dia datang haid, maka menyuruh Nabi akan aku memakai kain pinggang. Bila Aisyah datang haid, Nabi pesan dekat Aisyah, kain pinggang hang pakai elok-elok. Yakni kain yang menutup daripada pusat sampai ke lutut itu. Kemudian bersentuh Nabi akan daku, yakni tidur dekat, yakni mengkucup aku, yakni memegang aku, yakni berdempet dan berimpit dengan aku. Dia kata. Bila dia datang haid, Nabi tetap layan dia macam isteri. Biasalah Nabi peluk dia, Nabi nak kucup dia, Nabi kucup dia, Nabi nak melawak dengan dia, Nabi melawak dengan dia. Dia datang haid, Nabi macam biasa dengan dia. Cuma hak kawasan pinggang sampai ke lutut, daripada pusat sampai ke lutut ni ikat kejap-kejap. Itu maksud hadisnya begitu. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Salamah dan daripada Maimunah. Dua-dua isteri Nabi menceritakan benda yang sama. Dan bermula hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Masalah haid dan mubasyarah Nabi dengan isterinya. Saudaraku, dia kata adalah Nabi SAW apabila isterinya datang darah bulan, maka menyalahi ia daripada perbuatan Yahudi, iaitu apabila haid perempuan-perempuannya, sudahlah ia, yakni sudahlah Yahudi itu berlainan tempat tidur. Orang Yahudi, dia apabila isteri datang haid, dia pergi tidur bilik lain. Ini amalan dalam masyarakat Yahudi, dia begitu. Bila isteri datang haid, dia terus ambil bantai dekat, pergi tidur bilik lain. Dan tiada mau makan minum sama-sama. Makan minum pun tak makan sekali. Kalau dia makan, bini jangan makan lagi. Bini makan, dia tak pergi duduk sekali. Kalau bini datang haid, dia layan bini dia macam tu. Dan bercampur gaul sama-sama dan sebagainya. Dia tak makan sekali, dia tak bercampur gaul, dia tak duduk sama-sama. Dia kira asin diri selama tempoh isteri dia datang haid. Ini amalan orang Yahudi. Maka benci Nabi SAW perbuatan mereka itu ke atas perempuan mereka itu. Nabi tak suka ini perbuatan orang Yahudi terhadap isteri mereka. Apabila isteri mereka datang haid, Nabi tak suka cara itu. Apabila benci Nabi SAW akan perbuatan Yahudi itu, maka menyalahi Nabi akan dia. Nabi tak suka menyerupai perbuatan orang Yahudi ini. Nabi tak suka. Begitu.
Dan tidaklah ia seperti keadaan Yahudi itu dengan isteri-isterinya yang haid. Dalam hal yang demikian, dapat tahu hal Nabi SAW yang demikian itu oleh Yahudi. Jadi bila Nabi SAW ni duk buat macam tu, apa yang Yahudi buat, Nabi tak buat. Dia menyalahi perbuatan Yahudi. Orang Yahudi bila bini datang haid, terus lari daripada bini dia. Tak mau makan sekali, tak mau tidur sekali, tak mau bergaul, tak mau bercampur dan sebagainya. Nabi SAW marah perbuatan Yahudi. Nabi bila isteri Nabi datang haid, Nabi bercampur macam biasa. Nabi bergaul dengan dia macam biasa. Nabi tidur macam biasa dengan dia. Nabi makan minum sekali dengan dia. Nabi tak buat macam mana Yahudi buat dekat isteri apabila isteri datang haid. Bila perbuatan Nabi menyalahi Yahudi itu diketahui oleh orang Yahudi, dia kata apabila berjumpa Yahudi itu dengan sahabat-sahabat Nabi, lalu berkata mereka itu kepada sahabat-sahabat Nabi, mengapa sahabat kamu Muhammad itu tiada ada ia apa-apa hukum melainkan suka menyalahi kami? Yahudi ni bila pergi jumpa sahabat-sahabat Nabi, mereka komplain. Mereka kata ni Muhammad Nabi hampa ni apa hal dengan dia ni? Suka nak menyalahi kami. Kalau kami buat, dia tak mau buat. Kalau kami tak mau buat, dia buat. Apa pasal dengan dia ni? Dia suka sangat nak bangkang kami. Suka sangat nak menyalahi kami. Adakah perempuan berdarah patut didekati? Dia kata, ni apa ni Muhammad ni? Aku nak tanya hampa. Yahudi kata dekat sahabat Nabi. Aku nak tanya hampa. Apa ni? Dia kata, sampai orang perempuan main darah bulan pun nak tidur bercampur lagi kah? Dia kata. Orang perempuan main darah bulan, orang perempuan main darah kotong. Darah pun orang panggil darah kotong. Yang pergi duduk bercampur, duduk macam biasa, pasal apa? Dia kata, orang perempuan main darah kotong, benda kotong kita kenalah jauhi. Apa kena dengan Nabi hampa ni? Oleh kerana kami jauh dengan orang perempuan yang datang darah kotong, dia nak pergi bercampur. Apa kena dengan Nabi hampa ni? Dia kira nak bangkang kami ada. Ada kata begitu. Maka sahabat-sahabat Nabi pun menyampaikan apa-apa kata Yahudi itu kepada Nabi. Mereka ni pun pergi report dekat Nabi. Sahabat-sahabat pun pergi, ya Rasulullah, ceritanya macam ni. Yahudi kata lagu ni. Dan bertanya mereka itu kepada Nabi akan hukum mendekatinya. Sahabat pun pergi tanya Nabi, betul-betul ni macam mana? Betul-betul ni orang perempuan bila datang haid, kita suami ni bolehkah pergi duduk campur, pergi duduk bergaul dengan mereka, makan minum sekali dengan mereka? Bolehkah? Ataupun kamu buat macam ni semata-mata kerana kamu nak tunjuk kamu lawan Yahudi sajakah? Betul-betul macam mana? Sahabat ditanya Nabi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna. Maksudnya dan bertanya sekalian sahabat engkau, wahai Muhammad, tentang hukum haid. Tuan-tuan tengok masa tu, masa Nabi itu hidup ni, ada masalah tanya ayah, wahyu turun. Ada masalah tanya ayah, wahyu turun. Senang kan? Lah, kalau timbul masalah kelih, walhal wahyu dah ada dah. Jadi nak kelih tu pasal apa? Dia kata zaman Nabi tak apalah. Dia kata kalau bergaduh, kalau timbul masalah, bercanggah pendapat, Tuhan turun wahyu. Kita lah mana ada Nabi, mana ada wahyu. Biduk kata begitu. Zaman Nabi tu Quran tak turun komplit lagi, tak lengkap 30 juzuk lagi. Maka bila timbul masalah, satu ayat turun. Timbul masalah, satu ayat turun. Kita lah ni kalau timbul masalah, Quran tu ada dah. Tak gaduh tunggu turun. Dibuka Quran saja, jumpa lah penyelesaian dia. Begitu ceritanya. Maka bolehkah kita sama-sama dengan perempuan yang haid itu dan menyalahi daripada segala perbuatan Yahudi yang berbagai-bagai ke atas perempuan itu? Maka jawab olehmu ya Muhammad akan pertanyaan itu. Tuhan suruh Nabi jawab. Bermula haid itu ialah diluati dan dibenci akan dia. Tuhan jawab dalam Quran ni, Tuhan kata apa? Qul huwa adha. Katakanlah wahai Muhammad, haid ini adalah satu benda yang azab, satu benda yang keji, yang orang tak suka. Kerana membusukkan orang yang mendekatinya dan juga kerana najisnya. Kerana darah haid dia najis dan dia ada bau. Maka dia orang tak suka benda ni. Tetapi janganlah pula melampau-lampau seperti Yahudi dan Nasrani. Manakala tahu sekalian kamu akan busuk perempuan-perempuan kamu itu,
manakala tahu sekalian kamu akan busuk perempuan-perempuan kamu itu. Dia kata walaupun kamu tahu kata haid ini najis, dia satu benda yang bau tak selesa dan sebagainya, janganlah sampai pergi buat macam mana Yahudi buat dekat orang-orang perempuan dia. Tuhan kata macam tu. Maka adalah Yahudi sampai keluarkannya daripada rumah dalam masa berdarah. Lagi teruk orang Yahudi ni, bila isteri dia datang bulan aja, halo keluar, hampir balik rumah, faham? Dia bila habis dia tidur senyum depan pintu rumah Pak Mentah. Perangai yang kata Yahudi kan? Dan Nasrani pula satu hal pula, disetubuhinya dan dijimaknya tiada dipedulikan darah itu. Ni lagi pemotong. Ni pula Nasrani sampai membujung lalu melentang patah. Dia tak ada masa, dia tak ada musim, dia tak ada waktu larang, dia tak ada dia bila masa pun dia semacam aja. Ini Nasrani. Yang Yahudi itu sampai halau-halau keluar daripada rumah. Dua-dua ekstrim. Yahudi pun ekstrim sampai halau bini keluar rumah. Nasrani pun ekstrim sampai tak ada masa rest dan sebagainya. Islam wa khairul umur awsatuha. Islam ni sebaik-baik perkara dia ambil yang pertengahan. Macam mana Islam buat? Masa datang haid, okey, isteri rehat masa tu, tapi kita layan emosi dia macam biasa. Tunggu sampai selesai semua, barulah kembali seperti sedia kala. Islam ajak macam tu. Bahkan sekalian kamu perbuat seperti mana suruhku. Tuhan kata buat macam mana aku suruh. Iaitu maka hendaklah tinggalkan oleh sekalian kamu akan perempuan-perempuan haid itu di dalam masa haidnya. Yakni hendaklah jauhkan dirimu daripada jimaknya di dalam masa mengalir darahnya itu. Tuhan kata tinggalkan itu bukan maksudnya tinggal lari keluar pergi Kuala Lumpur. Maksud tinggal itu tinggal jangan jimak dia masa tu. Dan jangan menghampiri sekalian kamu akan mereka itu dengan jimak sehingga suci mereka itu. Quran bagi penjelasan macam tu. Yakni sehingga putih darah haidnya dan sehinggalah sudah mandinya. Tunggu sampai dah habis selesai kering darah dia, dia dah mandi dah baru boleh. Dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan, dalam mazhab Hanafi dia kira kering aja. Walaupun belum mandi, dalam mazhab Hanafi sudah boleh jimak. Itu mazhab Hanafi. Mazhab lain dia kira sampai kena lepas selesai mandi. Begitu. Itu hukumnya. Dan ada pun jika setidung dan sekiranya mengkucuk dan juga main-mainnya dan juga memegang barang yang lain daripada antara pusat dan lutut dan makan minum dan setidung dan berimpit-rimpit dengan dia, maka ia itu tidak mengapa. Tak salah. Nanti tidung sekali ke apa ke semua dah duduk letak lengan bagi tidung atas lengan ke, tak jadi satu kesalahan benda ni. Maka dengan firman Allah tadi, jadilah pergaulan Islam dengan isterinya tiadalah menunjukkan benci seperti mana Yahudi tiada menunjukkan menurut syahwat seperti dan juga tiada menunjukkan menurut syahwat seperti mana Nasrani. Macam Yahudi sampai tunjuk benci, yang Nasrani ni pula sampai duk kira nafsu saja, sampai tak kira apa. Islam tak serupa Yahudi, tak serupa Nasrani. Islam huwal Islam. Itu kalau baca buku Sa'id Hawa, dia ada tulis Ma'alim fil Tariq. Dia kata apa? Al-Islam huwal Islam. Dia kata tulisan dia ringkas tapi cukup kejam. Sa'id Hawa, bila orang tanya Islam ni apa, dia kata Al-Islam huwal Islam. Islam tu Islam. Islam tidak ambil model daripada barat. Islam tidak ambil model daripada timur. Islam tak ambil model daripada mana-mana tempat. Islam adalah Islam. Kita punya identiti sendiri. Begitu. Firman Allah lagi, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Maka apabila suci mereka itu daripada haid dan telah siap mandinya, maka jimaklah sekalian kamu akan mereka itu sebagaimana menyuruh akan kamu oleh Allah, yakni jimak farajnya, jangan dikerjakan duburnya. Ini yang dimaksudkan ayat haitsu amarakumullah. Selepas isteri habis haid, selepas dia mandi bersih suci diri dia, maka kamu boleh mendatangi dia, kamu boleh jimak dia min haitsu amarakumullah. Walaupun boleh jimak, tetapi ikut cara yang Allah tunjuk, iaitu orang perempuan itu dijimak
pada farajnya, tidak pada belakangnya. Ada juga manusia jenis nak jadi lagu manusia, lagu keldai, lagu mana ni perangai tak ketahuan ni. Tuan-tuan, benda ni berlaku dalam masyarakat. Baik. Firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala kasih dan suka ia akan orang yang taubat daripada dosa. Yakni yang telah terbuat daripada jima' isteri di dalam haid, dan suka ia akan orang yang bersih diri daripada segala maksiat itu. Kalau sekiranya ada di kalangan orang lelaki Islam ni yang terbuat dah benda ni, zaman dia jahil dulu, zaman dia tak pernah hati dulu, laki bini dua-dua pun tak pernah faham agama elok-elok dulu ni, isteri haid tak habis lagi, dia dah jima' dah isteri dia. Misalnya dia ada terbuat benda-benda macam ni, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang bertaubat. Lah dah tahu, astagfirullahalazim, minta ampun dekat Tuhan, jangan buat dah selepas daripada tahu. Begitu. Masalah tu kan tengok Quran, dia cukup cantiknya. Ini yang kata counselling Quran ni macam ni. Dia tu dah terbabas kelajak buat benda macam tu dan sebagainya. Quran cuma bagi tahu dekat dia, Allah suka orang yang bertaubat. Mana ada bumi tak kena hujan? Gurun Sahara pun biasa hujan. Walaupun setahun 2 kali hujan, tapi biasa kena hujan. Mana ada manusia tak buat silap langsung dalam hidup dia? Kita maki hamu marah orang kerana buat dosa pumpang. Kita sendiri tak tahu. Tahkah dia tu dengan kita dosa kita banyak pada dia? Tak tahu. Kita tak tahu. Kita jangan cakap besar. Kita tak tahu. Maka Islam kata apa? Allah suka orang yang bertaubat. Dia buat silap, dia buat dosa, dia salah dan sebagainya. Kita pergi nasihat dia. Mudah-mudahan nasihat kita ni bila dia dengar, terdetik dalam hati dia rasa sesal. Dia bertaubat, minta ampun kepada Allah. Allah lebih suka dia. Pasal apa? Pasal dia bila dengar penjelasan, dia bertaubat kepada Allah. Masalah, haid bolehkah laki-laki menyentuh perempuan itu? Kata Imam At-Tirmizi, dan ialah yakni seperti dalam hadis pada masalah tadi, itulah perkataan yang bukan sahih daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan At-Tabi'in. Dengan dialah berkata Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Maksud macam tadi lah. Maksudnya apa? Orang perempuan datang haid, yang tak bolehnya ialah jima'. Lain daripada tu, biasa, macam biasa. Itu bawah tu kata Asy-Syafi'i adalah ulangan kepada benda tadi. Tentu bawah. Masalah haid bolehkah dijima'kan dia? Kata Imam Nawawi, mendekati perempuan dengan jima' pada farajnya itu, maka iaitu haram dengan ijma' muslimin. Dengan nas Quran Al-Aziz dan nas sunnah yang sahihah. Cerita kata orang laki-laki tidak boleh jima' isteri yang datang haid ini, Quran bagi tahu, hadis yang sahih bagi tahu. Maka ijma' semua ulama kata tak boleh, dosa duk bantah. Begitu. Kata ashab kita, maka jikalau beriktikad satu orang Islam akan halal jima' perempuan yang di dalam haid, jima' pada farajnya, maka jadilah dia kafir dan murtad. Ya. Kerana ini hukum dalam Islam. Hukum ni pula sabit dengan Quran langsung. Quran kata hendaklah kamu jauhi orang-orang perempuan yang datang haid. Maksud jauhi itu, jauhi daripada jima'. Sabit dengan Quran, tak bagi jima' orang perempuan yang datang haid. Hadis-hadis Nabi pula bukan satu, banyak hadis sahih yang beritahu tak boleh orang laki-laki, suami ni jima' isteri dalam haid. Dalam keadaan dia tahu macam tu, dia pergi jima' juga, dalam keadaan dia menghalalkan benda tu. Kalau dia sampai ke peringkat menghalalkan benda yang Tuhan kata haram, maka murtad dia dan jadi kafir. Nauzubillah min zalik. Sama lah dalam bab lain pun sama. Dalam bab lain pun sama. Quran kata terang-terang arak haram, kita pergi kata halal. Habis. Sama lah. Terang-terang dalam Quran bagi tahu sembahyang fardu ni bukan setakat wajib, bahkan fardu. Fardu dengan wajib ada beza. Bukan sahaja wajib, bahkan fardu. Dia kata sama hukum dengan yang kita baca ni.
Kita tidak boleh ubah hukum Tuhan. Tidak boleh ubah. Begitu. Dan jika lo mengerjakan oleh seorang dengan ketiadaan beriktikad akan halalnya, dia ni isteri dalam haid, dia pergi jima' juga, tapi dia tahu kata haram, dia tahu, dan dia pun tak kata halal, cuma dia masalah, dia tak boleh tahan nafsu dia. Misalnya kes yang macam ni, maka boleh tilik, dia kata, iaitu jika ia lupa ataupun jahilkan haid, ataupun jahilkan haramnya, ataupun kena paksa, ataupun tidak berdosa, maka tiada berdosa atasnya dan tiada kafarah. Ini satu kes. Kalau sekiranya apa, dia ni jahil dalam maksud kata dia tak tahu kata bini dia datang haid, dia tak tahu, dah habis jima' tengok Allah baru tahu kata datang haid, maka berlaku benda tu dalam keadaan jahil kata isteri dia dah datang haid, maka tidak berdosa. Ataupun sekiranya dia ni kena paksa, kawak masuk dalam rumah, di samping mencuri, ambil pula satu kesempatan, pergi bubuh pisau di tengkuk lelaki ni, suruh kawak jenis segmenik ni. Mana ada nak beritahu ada jenis macam ni? Mencuri dah, satu bab dah saja nak buat ni, dia bubuh pisau di tengkuk lelaki ni, suruh. Pasal Allah ni susah nak dapat VCD lucah, dia suruh, dia ni dah. Tuan-tuan tahu, keluar dalam seorang abang mingguan Malaysia, dia ada satu ruangan pasal kesihatan. Saya baca ruangan pasal kesihatan, dia main pakar ni psikiatrik ni, pakar sakit jiwa. Tengok apa huraian dia. Ada orang, salah satu daripada jenis sakit jiwa ni jenis macam ni, kepala dia rosak, dan menonton blue film ni sudah menjadi satu ketagihan bagi dia. Dia dah addicted dah. Ada pakar psikiatrik tulis tentang benda ni. Dia dah jadi addicted, dia dah ketagih dah, dia tak boleh kalau tak tengok dia jenis macam ni kabur. Dia pergi paksa orang suruh buat macam tu, sedangkan isteri kau tu dalam keadaan datang haid. Maka suami ni kalau tak buat ni pisau duduk dari tengkuk, dia buat tak berdosa kerana dia dipaksa. Itu maksudnya. Dia nak abang kata kalau dipaksa tidak berdosa dan tidak kena kafarah. Kafarah dia akan bincang dalam bab yang akan datang, apa dia kafarahnya. Gitu. Dan jika jima' dia dengan disengajakan, lagi tahu bahawa perempuan itu adalah haid dan tahu kan haramnya, lagi dikerjakan juga dengan kehendaknya sendiri, tak siapa paksa, maka sesungguhnya memperbuat akan dosa besar dan kena bayang kafarah. Tahu kata ni haram ni tak boleh buat dan sebagainya, tapi oleh kerana dia dah tak boleh tahan nafsu dan sebagainya, dia jima' juga isteri dia, maka dia berdosa besar. Dan satu pendapat mengatakan dia kena bayang kafarah. Tentang kafarah ni pun dia akan bincang tadi. Dia kata, dan telah menas akan dia oleh Imam Asy-Syafi'i atas mengerjakan itu berdosa besar. Imam Syafi'i sendiri kata, siapa yang jima' isteri dalam keadaan isteri masih lagi haid ataupun sudah kering haid belum mandi, maka itu dosa besar. Masalah, dia kata haid dan hukum menyentuh lain daripada antara pusat dan lutut. Yang ni tak payah baca lah, kita tahu lah. Lain daripada pusat dan lutut, kalau sentuh tidak jadi sana. Itu tak payah baca. Tengok bawah. Masalah haid dan darah hanya meleleh ke betis, bolehkah laki-laki sentuh dia? Ni jenis macam ni pula, dia datang haid kemudian datang pula banyak sampai meleleh, boleh tak boleh sentuh? Kata Imam Nawawi, boleh menyentuh barang yang lain daripada antara pusat dan lutut itu tiada berbeza, yakni sama ada berdarah ataupun tidak kena darah. Maka ini yang betul lagi masyhur. Yang putus dengan dia jumhur ashab kita dan lain daripada mereka itu daripada segala hadis yang mutlak. Dia kata boleh, walaupun darah dia terlampau banyak, heavy sampai meleleh, sentuh dia tidak menjadi satu kesalahan. Tuan-tuan tengok masalah yang muka surat berikutnya. Berhaid dan menyentuh di antara pusat dan lutut, tetapi lain daripada kubul dan dubur. Yang ni pun sama macam tadi juga. Maknanya lain daripada kawasan tu tidak menjadi satu kesalahan. Kita baca lah dulu, langkah banyak kita baca. Kata Imam Nawawi, bermula haid dan menyentuh barang yang antara pusat dan lutut
lain daripada qubul dan dubur, maka padanya 3 wajah bagi ashab kita. Bermula yang asah padanya di sisi segala jumhur ulama, dan yang lebih masyhur daripadanya dalam mazhab bahawasanya ia haram. Dia kata, kalau qubul dan dubur haram. Dia kata. Dan yang keduanya tiada haram, dan tetapinya makruh akan sebagai makruh tanzih. Maka inilah wajah yang lebih kuat pada pihak dalil, dan ialah yang terpilih. Dia kata, kalau lain daripada qubul dan dubur tidak salah, tapi kalau dua kawasan ni dia kata haram. Begitu. Yang bawah tu pun sama. Tuan-tuan tengok tajuk baru, bab ma jaa fi muakalatil haid wa su'riha, iaitu bab yang datang pada menyatakan semakan dan seminum dengan perempuan haid dan hukum sisanya. Makan minum sekali kita dah tahu dah tadi tak salah, bekas dia makan, boleh tak kita makan? Ini satu bab lain pula. Isteri kita datang haid, dia makan roti pelantar sekerat, dia bagi kat kita, suruh kita perhabis. Boleh tak boleh kita perhabis sisa makanan dia baki? Ketahuilah saudaraku, ini setengah daripada hadis yang menerangkan akan perbuatan Nabi SAW menyalahi akan perbuatan Yahudi. Maka adalah Yahudi apabila berdarah bulan isterinya, maka tiadalah mau semakan seminum, bahkan diturunkannya daripada rumahnya. Ini Yahudi. Bila isteri datang haid, halau terus, tak pergi duduk dalam rumah. Maka hadis ni telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi bagi menerangkan suruh Nabi dan fatwanya kepada sahabatnya. Kata Imam At-Tirmizi, an Abdullah bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an muakalatil haid faqala wakilha. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Sa'd, kata dia, telah aku tanya Nabi SAW daripada semakan seminum dengan orang perempuan yang datang haid. Maka sabda Nabi, makanlah sama-sama dengan dia. Hadisnya, orang sahabat mai tanya Nabi, kalau isteri datang haid boleh tak duduk makan minum dengan dia? Nabi kata, pilah makan dengan dia, tak ada hal. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada hadis daripada Aisyah dan daripada Anas, dan kata Abu Isa lagi, ini hadis Abdullah bin Sa'ad ialah hadis yang hasan lagi gharib. Masalah haid dan semakan seminum dengannya, apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan seperti dalam hadis yang tadi, itulah perkataan sekalian ahlul ilmi. Tiada memikir mereka itu dengan makan dan minum bersama dengan orang perempuan yang datang haid itu salah. Maksudnya tak salah. Dan bersalah-salahan mereka itu pada lebih wudu'nya. Wudu' itu dia kena baca wudu'. Tak boleh baca wudu' semayang. Yang bahasa Arab tu. Sama macam orang kata tawakal. 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 Maksud dia tawakal lah. Serah pada Tuhan. Tapi kalau tawakul dalam bahasa Arab, tawakul, tawaw alif kaklam. Baca dia pun tawakul. Dia jadi apa? Dia jadi orang yang tak ada usaha apa, pakai serah bulat-bulat pada Tuhan. Ini bahasa Arab. Seni baris dia tu, dia boleh jadi lain makna. Kalau kata tawakal, ini orang berusaha, kemudian baru dia serah pada Tuhan. Kalau kata tawakul, dia tak ada usaha apa, dia pakai Tuhan jaga semua. Contoh Nabi dalam hadis Nabi kata, Syekh ni main masjid, main tu macam yang tinggal unta dia naik nak semayang. Nabi duduk perhati tengok. Nabi tanya dia, unta siapa long tu? Dia kata unta dia. Nabi kata, awak tak tambah? Dia kata, aku tawakal kat Tuhan. Nabi kata, banyak cantik, turun pergi tambah dulu, baru tawakal kat Tuhan. Pasal apa? Pasal yang tu bukan tawakal, yang tu tawakul. Kan? Tak ada usaha apa. Begitu. Maka samalah bila baca wudu, maksudnya duk ambil air semayang tu wudu, berwudu. Bila baca wudu, maksudnya air tu nak guna buat ambil air semayang tu, dia panggil wudu. Baik. Dia kata, dan bersalah-salahan mereka itu pada lebih wudunya. Kalau orang perempuan haid, dia ambil air semayang. Lebihan air yang dia ambil buat ambil air semayang tu, boleh tak boleh kita pula guna. Maka telah memaafkan pada yang demikian itu oleh setengah daripada mereka itu. Dan telah dimakruhkan oleh setengah daripada mereka itu memakai air lebih daripada bersuci orang perempuan itu.
Ada setengah kata tak apa, boleh. Ada setengah kata makruh. Begitu. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Kemudian daripada ia mendatangkan beberapa hadis yang akan jadi dalil baginya. Katanya, dan dengan inilah kami ambil akan hukum tiada mengapa mandi dengan air lebih daripada mandi orang yang berjunub. Dan lebih daripada perempuan haid. Orang perempuan yang haid pergi guna air tu buat ambil air semayang. Ataupun dia pergi guna air tu untuk angkat hadas dia. Balance air tu boleh tak boleh kita pula pergi duk guna. Dia kata kerana bahawasanya Nabi SAW mandi junub dia dengan isteri dia Siti Aisyah di dalam bekas yang satu. Ada hadis sahih. Nabi angkat hadas besar, Nabi mandi wajib dengan isteri dia, mandi sekali. Satu bekas air saja Nabi guna dan isteri dia guna. Maka tiap-tiap seorang daripada keduanya, maksudnya Nabi dengan Aisyah tu mandi ia dengan lebih kawannya. Air sebekas. Bila Nabi guna, hal lebih itu Aisyah guna. Bila Aisyah guna, hal lebih Nabi guna. Maka sisa Nabi Aisyah guna, sisa Aisyah Nabi guna. Sedangkan dua-dua mereka berjunub. Maka ini menjadi dalil bahawa boleh guna air yang digunakan oleh orang yang berjanabah. Kita nak guna pula untuk kita pula guna, tidak jadi kesalahan. Begitu. Maka bukannya haid itu di tangan dan bukannya menajiskan dia oleh orang yang mukmin. Tetapi sebab tiada boleh disentuh air itu dengan tangan pada setengah masa dan boleh sentuh pada setengah masa ialah ta'abbud jua. Ini dalam masalah air musta'mal. Air musta'mal. Mazhab Syafi'i dia ada air musta'mal. Dalam mazhab Hanbali dia tak ada air musta'mal. Mazhab Syafi'i ada air musta'mal. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau air tu ada sebekas dalam satu baldi, kita pergi celup tangan masuk dalam tu, habis musta'mal. Kalau nak guna juga kena tuang. Jangan bagi tangan kita masuk dalam air tu, ataupun air yang dah kena tangan kita menitik dalam tu. Kalau menitik ataupun air tangan kita pergi kena, sudah jadi musta'mal. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Hadis itu ada sedikit perbahasan tentang sisa yang digunakan oleh orang yang angkat hadas besar. Adakah boleh diguna ataupun tak boleh diguna? Tengok sama ada sudah jadi musta'mal ataupun tidak. Dia kata itu perbahasannya. Dia kata. Baik, tajuk baru dia kata bab ma jaa fil haid tatanawalu syai' minal masjid. Iaitu bab yang datang pada menyatakan perempuan haid mencapai ia akan sesuatu daripada masjid. Orang perempuan dia datang haid, boleh tak boleh main duk apa orang kata, dia hanggau ambil satu benda dekat hanggau ke orang kata. Dia datang haid, dia tak naik ke masjid, cuma dia main di tepi dinding masjid tu, dia hanggau ambil payung dia ke, dia hanggau ambil apa kalau ada tepi masjid tu. Boleh tak boleh dibuat macam tu di masjid? Ketahuilah saudaraku, adalah perempuan yang haid itu beberapa perkara haram ia memperbuatnya. Setengah daripadanya ialah masuk masjid, maka haram atasnya. Kalau dia datang haid, tak boleh masuk dalam masjid. Adapun sebab larangan itu adalah kerana takut pun darah haid dia menitik atas masjid, maka mencemarkan kebersihan dan kesucian masjid. Itu di antara sebab larangannya begitu. Baik, adapun jikalau mengunjukkan dan juga mencapaikan suatu daripada luar ke dalam masjid, maka ia itu harus juga boleh. Kalau nak hanggau tangan nak ambil apa benda dalam masjid, orang perempuan yang datang haid pergi duduk suar tangan nak ambil apa kaduk ada di masjid, maka itu tidak salah, harus, dia kata. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis dia Anil Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhu qala qalat Aisyah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumrah min al-masjid. Diriwayatkan daripada Al-Qasim bin Muhammad, kata dia telah berkata Aisyah radhiyallahu anha telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku daripada dalam masjid. Nabi duduk dalam masjid, Nabi cakap dekat Aisyah hak duduk di rumah tepi masjid. Rumah depa kembang dengan masjid. Padahal ia di dalam i'tikaf, Nabi duduk i'tikaf dalam masjid. Nabi segan dah nak keluar pergi balik di rumah nak ambil apa ke semua, Nabi pakai kelui aja. Pakai kelui Aisyah aja, suruh Aisyah bagi apa-apa ke Nabi. Maka sabda Nabi, ya Aisyah, capaikan dan unjukkan kepada aku akan latih semayang daripada luar masjid. Nabi nak suruh Aisyah ambil sejadah.
Nabi duduk dalam masjid, duduk iktikaf. Nabi malas lah nak keluar sekali terputus iktikaf, nak kena masuk balik. Nabi sayang nak putuskan iktikaf dia. Maka Nabi kata, Nabi kelui dekat Aisyah duduk dalam bilik sebelah masjid ni. Nabi kata, Aisyah, ambil sajadah tu omai kat aku. Nabi kata begitu. Sambung hadis tu dia kata, qalat qultu inni haid. Maka kata Aisyah daripada dalam bilik rumahnya, kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya hamba ini haid. Dia kata, macam mana nak suruh pergi hantar tikar semayang ni? Saya haid, saya dalam keadaan haid. Maka haid itu hamba tahu haram masuk masjid. Aisyah kata, saya tengah datang haid, macam mana saya nak pergi naik ke masjid hantar tikar semayang ni? Maka bagaimana hamba nak mengunjukkan tikar semayang kepada tuan hamba? Qala inna haidataki laysat fi yadik. Kata Nabi SAW, bahawasanya haid engkau itu bukannya pada tangan engkau. Nabi kata begitu. Haid itu bukan ada di tangan. Maka apalah salahnya engkau unjukkan dia daripada luar masjid. Jangan masuk dalam. Mai di tepi masjid ni, suar mai kat aku ambil lah. Nabi kata, suar tangan masuk dalam kawasan masjid tidak jadi kesalahan. Sebab haid tidak duduk di tangan. Nabi kata begitu. Sedangkan aku di dalamnya. Bahkan jangan dengan badan-badan kamu masuk dalam masjid, maka tiadalah berdosa kamu. Jangan sampai duduk langkah masuk dalam masjid. Nabi kata, jangan sampai macam tu. Kalau masuk juga, itu sudah jadi dosa. Pasal apa? Takut kot lagi kekotoran itu menintip di atas masjid. Tuan-tuan cuba tengok macam mana Islam jaga kebersihan masjid. Macam mana Islam jaga kebersihan masjid. Macam tu sekali. Jadi wajarkah kita main masjid, sisa rokok apa semua, nak padam api rokok, angkat tikar mengkuang, ni buat tikar mengkuang, katuk balik. Ada masjid orang hati semayang ni buat kelaku macam tu. Dah lah isap rokok atas masjid tu, tak elok sangat lah. Sewaktu orang ulama-ulama duk bahas tentang hukum rokok ni, ringan-ringan pun makruh lah. Makruh ni Tuhan benci. Yang pi sampai jadi haram pun ada sebagainya. Kita pergi buat benda tu atas masjid, tak elok lah. Padam pula api rokok bawah tikar masjid. Bila Tok Siak duk gulung-gulung tikar tu, la ilaha illallah. Orang tua ni pun maki kanak-kanak atas masjid pula. Dengan dia terfitnah juga, pergi duk maki atas masjid. Tak maulah macam tu. Nabi SAW sangat menjaga kebersihan masjid. Tentu ingat hadis kita dah baca di masjid ni. Nabi SAW nak semayang, Nabi pipi duduk, nampak di dinding tu nampak kesan gelemak. Dalam hadis tu dia kata hingus lah, kesan gelemak, orang ludah gelemak lekat di dinding masjid. Nabi SAW dia guna kuku dia krik duk korek buang kesan tu. Nabi sangat jaga. Nabi satu orang yang hygienik, sangat menjaga kebersihan masjid. Mai satu orang badui pula naik ke masjid, naik pir. Tu dia kata ludah. Nabi tengok benda tu, Nabi rongkai serban dia, Nabi tilak dengan serban dia. Tuan-tuan, Nabi tak maki dah. Kalau Nabi maki dia, silap bulan dia maki balik. Jangan cakap. Orang Arab Badui, tuan, Nabi minta duit zakat daripada Nabi pun dia rentak baju sampai lekat merah di tengkuk Nabi. Hadis sahih. Dia susah, dia miskin, dia orang Islam, dia nak duit zakat. Nabi minta duit zakat ke Nabi, dia pergi pegang baju Nabi ni, dia rentak sampai lekat relang merah di tengkuk Nabi. Kasang, abang kata kasang daripada ni. Jadi dia pergi ludah atas masjid, takkan nak dekah dia nak maki dia. Dekah dia maki dia, dia maki balik ke apa lagi dia cek. Bahkan cara Nabi buat ni lebih lagi menyebabkan dia rasa bersalah. Dia pergi ludah tu, Nabi tak marah dia, Nabi tak kata apa, Nabi roket serban pilak. Allahu Akbar. Manusia ni tuan-tuan, tu selalu gedebel macam mana lah, tu selalu keras kepala, keras hati macam mana lah. Bila orang lawan dia balik cara lembut, dia kalah. Orang keras hati ni, kalau orang lawan dia cara keras, dia lagi keras. Tapi orang keras hati ni, bila orang lawan balik dia dengan cara yang macam tu,
Dia pun manusia. Berasa tak syok dia pun. Berasa jahat sangat dia ni pergi buat lagu tu. Orang tak marah dia, orang pergi cuci depan tu. Nabi SAW, kaedah yang Nabi gunanya begitu. Dan yang keduanya nak cerita, Nabi SAW sangat jaga kebersihan masjid. Maka Nabi SAW pesan dekat Aisyah, dia kata, kamu main suar je benda tu, duduk di luar masjid, suar sejadah ni kat aku ambil. Nabi kata, jangan masuk. Maka dengan cara tu kamu tidak berdosa. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan berkata Abu Isa lagi, bermula hadis Aisyah itu hadis hasan. Makna kalimah pelik dalam hadis tadi, di antaranya yang kata nawili ni, maknanya ialah capaikan dan unjukkan, hanggau tangan, tunjuk ujung. Yang kedua al-khumrah, yakni tikar daripada daun tamar, dan ialah jua bernama sajadah yang dijadikan tempat sujud semayang. Kain apa nama sejadah Nabi nak guna. Nabi suruh Aisyah bagi ke Nabi kain sejadah ni, sejadah yang dibuat daripada daun tamar, dia panggil khumrah. Khumrah. Masalah haid menunjukkan sesuatu ke dalam masjid, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, ialah yakni seperti dalam hadis dalam masalah tadi, perkataan sekalian ahlul ilmi. Dan adalah kami ketahui akan ada perselisihan antara mereka itu. Bahkan yang aku ketahui tiada ada perselisihan sekali-kali, dengan bahawasanya tak mengapa mencapaikan oleh orang yang haid akan sesuatu daripada masjid. Dia kata tak jadi satu kesalahan. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa fi karahiyati ityanil haid. Yang ni. Lepas ni dia nak tengok tajuk yang menyatakan tegah jima' orang perempuan yang datang haid. Tegah dia tu tegah apa? Tegah haram ke, tegah makruh ke? Kemudian yang kedua, kalau pergi rempuh buat juga, apa hukum dia? Dia akan beritahu. Dan kemudian dia bincang pasal hukum saja. Dia kata bab ma jaa fil kafarati fi dhalik, iaitu bab yang menyatakan kafarah ataupun denda yang dikehendaki suami bayar kalau sekiranya dia jima' isteri dia sedangkan isteri dia masih ada haid. Begitu. Kemudian dia akan masuk tajuk bab ma jaa fi ghusli damil haid min ath-thawb. Itu bab yang datang pada menyatakan basuh darah haid daripada kain. Jadi tajuk ni dia, walaupun tajuk dia kain tu kena darah haid, nak kena basuh dulu ke tak ke, walaupun tajuk dia macam tu punya simple, tapi perbahasan dia sangat berkaitan dengan kita. Sangat berkaitan dengan kita. Contohnya tuan cerita darah haid, darah lain. Dia ada parut di tangan misalnya. Parut apa ke, jatuh motor ke ataupun tidur sangkut apa duri apa ke calang apa semua jadi kupin. Bila nak ambil air semayang, ambil air semayang, gumana ke gosok terkasar sikit, kupin terkeluar darah sudah kena baju. Boleh tak boleh baju tu dibawa untuk semayang? Perbahasan dia akan pergi sampai ke situ. Kadar yang kata darah yang dimaafkan tu banyak mana? Yang kata darah yang tak dimaafkan, kalau kita semayang juga sedangkan pakaian kita ada darah banyak-banyak mana tu, semayang kita tu jadi macam mana? Sah ke tak sah ke, nak kena ulang balik ke lagu mana? Dia ada perbahasan yang macam tu. Dan perbahasan ni sampai ke peringkat yang sangat-sangat berkaitan dengan kita. Contohnya apa? Contohnya kita nak pergi Kuala Lumpur. Ramah-ramah ni pun dia seronok. Contohnya kita nak pergi Kuala Lumpur. Perjalanan daripada Sungai Petani nak pergi Kuala Lumpur sudah tentulah kadang-kadang melibatkan waktu semayang dan sebagainya, dan melibatkan nak berhenti buang air di tengah jalan. Sampai mana Bukit Merah ke, sampai Tapah ke mana ke, rasa nak pergi Pancok. Bila pergi Pancok ni maklum sajalah tuan-tuan, kita ni orang duk mengaji ni, kita sangat berjaga-jaga benda ni. Bila nak masuk Pancok dengan kaki seluar kita lipat naik, tak mau lagi dia merecik ayah najis apa kena kita seluar tu nak pakai semayang, nak pakai apa je lah. Dah lipat semua, jaga elok dah apa semua, buang ayah, buka, ayah tu dia lagu jadi ulang senduk pula. Dan bisa kena benda ni. Pressure ayah ni kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang dia pelan. Ni ayah plusnya ni Lebuh Raya Utara Selatan. Kita buka, dia sembuh. Dia kena merecik main baju juga. Allah. Lagu mana nak selesai masalah tu?
Nak kena bincang. Benda-benda ni benda kita kena hari-hari. Abang contoh pergi Kuala Lumpur, kita kata aku setahun sekali pergi Kuala Lumpur, tak berkaitan bulan depan tak ramai. Dah. Kita pergi kerja pun macam tu juga. Kita pergi kerja pun daripada pukul 8 nak sampai pukul 4.30 tu takkan tak pergi Pancong. Takkan tak pergi Pancong. Kita pergi Pancong macam tu juga dah. Bukan nanti hak Lebuh Raya Utara Selatan saja. Pancong tempat kerja kita pun serupa. Tambahlah ni getah Pancong tu hujung dia buat jenis apa? Jenis lagu shower punya tu. Allah. Buka dia mercik kena mangkuk tu dia tibai kena seluang kita balik. Allah. Dia main terang lagu tu. Dia nak marah kat tempat dia tahu. Kan? Mau kan mati-mati promeh tu ada. Nak tunjuk tak tunjuk aja. Tapi sebut lagu tu. Pasal duk jaga dengan lipat kaki seluang apa semua elok. Buka-buka mula dia slow, kita pederai sikit. Fraser pun dia main kuat. Dia kotik kena. Allah. Ini pun masih nak marah semua tu. Kita duduk tempat kerja tu. Jadi payah kata. Macam mana nak selesai masalah tu? Itu kira najis ke? Najis yang dimaafkan ke? Menajis tak maaf ke? Lagu mana nak selesai masalah ni? Ada dibahaskan di bawah tajuk yang ini. Jadi tuan-tuan, cerita dia gini aja. Cerita dia tidak ada satu tajuk pun dalam agama yang tak berkaitan dengan kita. Tak ada. Jangan ada orang kata apa duk baca tajuk ni tak habis-habis dia kata. Kita lah patut mau baca tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam pun baca. Bukan kata tak baca. Tapi ni hak ni tak selesai macam mana? Ni sampai tak tahu hak mana nak kira najis, hak mana nak kira tak najis. Kita belum cakap kata apa lagi. Di rumah kita ada anak kecil. Ada anak kecil. Dengan anak kecil ni pun duk kata ingat lagu nak mati dah main pula orang lagi. Jadi anak kecil ni duk ada sedia. Kita ada, isteri kita ada, tak apalah. Kita dua-dua lelaki bini ni faham tentang masalah ni, tentang masalah najis ni. Yang kata najis mukhaffafah, yang kata najis mutawassitah, yang kata najis mughalladhah, kita faham. Bila anak kita umur 2 tahun, 3 tahun ni kencing apa semua, kita reti cara nak cuci najis mutawassitah ni macam mana kita reti. Macam mana nak buang air najis, nak jurih air bagi mengalir dan sebagainya, kita reti nak buat benda tu. Kita pergi kerja, orang perempuan kita pergi kerja, tinggal main don ni di rumah. Dia reti tak? Itu satu masalah lain pula. Jadi dalam rumah kita sudah banyak najis apa? Najis hukmi, dia panggil. Najis hukmi. Dari segi hukumnya tempat tu ada najis. Dia bukan najis aini, bukan najis yang ain, mata boleh tengok nampak. Tengok macam bersih lantai tu. Tapi sebenarnya lantai tu bernajis. Dalam tajuk ni ada dibincangkan tentang benda ni. Jadi tuan-tuan, kita just apa? Sekali lalu kita tengok benda ni, kita dah belajar, tapi just sekali lalu kita tengok. Kadang-kadang kita belajar selatih dulu ni terlalu terlalu ringkas. Kita pergi pula second round, baru kita nampak, dia macam ni rupanya, dia macam ni. Tuan-tuan sayang tak tuan-tuan, kita ambil ayat semayang semua elok-elok, dah sempurna apa semua, dia berjalan kaki keluar daripada pancong, daripada bilik air tu, kaki sudah pijak atas tempat yang bernajis. Kemudian kita pergi bawa naik atas sejadah kita semayang. Semayang kita tak sah kerana najis tu. Sayang tak ibadat kita buat? Allah. Duk sangka kata buatlah ibadat ni semua. Di sisi Tuhan rupanya masalah ibadat tu. Ini tujuan kita mengaji tuan-tuan. Tujuannya ialah untuk nak memperbaiki amalan kita sendiri. Kita tak mau esok sampai-sampai akhirat, apabila dibentangkan amalan kita, tengok-tengok Allah, aku berasa dah duduk buat banyak itu ni, macam mana ni akaun main tengok sikit sangat ni. Rupa-rupanya kebanyakan amalan yang kita buat terbatal ataupun tidak sah, maka tidak diganjar sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita kepada kita semua, insya-Allah. Adakah wang zakat yang dikeluarkan boleh diberikan kepada surau ataupun masjid?
Baik, soalan ni boleh tak duit zakat kita bagi dekat surau ataupun dekat masjid? Tuan-tuan, mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita pernah dengar nama dia, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia ni satu, untuk zaman kita lah ni, dia diterima sebagai ulama yang muktabar. Dan dia mempunyai keahlian dalam bidang zakat. Dia memang PhD, dia pun PhD tentang zakat. Dr. Yusuf Al-Qaradawi beritahu, dia kata masjid, surau, sekolah agama rakyat apa semua ni termasuk di dalam asnaf yang boleh terima zakat. Walaupun asnaf yang disebutkan dalam Quran, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin, tu ceritanya fakir, miskin, amil, itu semua orang. Sedangkan surau, masjid ni bukan orang, dia bangunan satu institusi. Jadi bolehkah institusi surau, masjid, sekolah agama apa semua ni nak terima zakat? Boleh ke tak boleh? Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata boleh, kerana surau, masjid, sekolah agama dan sebagainya dianggap sebagai syakhsiyah ma'nawiyah. Dia kata dari segi maknawi dia adalah orang. Syakhsiyah ma'nawiyah, dia kata dari segi maknawi dia adalah orang, maka dia berhak untuk menerima zakat. Ini fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan jadi saya berpegang dengan apa yang dia kata. Saya berpegang dengan apa yang dia kata. Dia ada beberapa benda yang dia termasuk di dalam fatwa contemporary, fatwa semasa. Kita dunia makin moden, makin berteknologi tinggi. Jadi ulama-ulama perlu mempunyai kemampuan untuk berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Banyak masalah orang nak tanya Allah ni. Banyak masalah. Kan yang kita selalu sebut contoh lah. Masalah nak derma masjid mata dekat orang, boleh tak boleh? Dalam Quran, dalam hadis ada nas yang menyuruh ataupun melarang. Benda ni benda baru, teknologi hari ni. Dia rasa dia ni berdosa sangat. Misalnya, dia ni satu orang manusia yang dia rasa dia berdosa sangat. Sampai umur 60 lebih dah baru datang hidayah dekat dia. Bila main hidayah tu, dia berasa dia nak kena buang lah banyak benda, dia nak kena buang, dia nak kena belajar banyak benda. Dalam tengah kampui usaha tu, baru 2 tahun dia gelut nak kampui ilmu agama yang dia tinggal, amalan yang dia tertinggal banyak ni, dia main sakit yang membawa maut. Maka dia ni duk rasa tak dan lah dia ni nak cover balik dia punya dosa silap banyak sangat sebelum ni. Maka dia fikir mudah-mudahan benda ni jadi satu kebajikan dekat dia. Dia tinggal satu wasiat. Dia kata apa? Kalau sekiranya nampak aku nak mati, dia kata aku sedekah 2 biji mata aku ni kepada siapa-siapa ulama manakah yang buta mata. Ada tentang di Saudi dulu ada buta hafaz Quran, imam pula lagi. Katalah dia pergi tinggal pesan macam tu, boleh tak boleh nak transfer mata dia, nak pergi dekat ulama yang macam ni. Dia niat baik, dia nak buat benda tu, dia harap mudah-mudahan ini satu pengorbanan bagi dia dan mudah-mudahan Allah menilai ini sebagai kebajikan. Dia nak buat macam tu, boleh ke tak boleh? Ulama kena berijtihad, keluar fatwa boleh ke tak boleh. Ini di antara benda baru. Dan banyak lagi benda baru lain ni, banyak lagi. Kita duk belajar dalam fiqh lama kita. Belajar ni rukun jual beli. Dia mesti ada bai', mesti ada orang yang jual, mesti ada mushtari, mesti ada orang yang beli. Mesti ada sirah, ijab dan qabul. Kau hak jual kata aku jual, kau hak beli kata aku beli. Ataupun salah seorang kata aku jual, hak satu lagi senyum-senyum belah begitu aja. Ataupun kau hak jual tak kata apa, bagi kat dia, dia kata aku beli. Yang tu hak kita duk belajar dalam kitab fiqh, dia dalam bab jual beli. Dan semua tu dia kata sah kalau sekiranya ada rukun-rukun tu. Dia main hari ni, duduk pergi beli air tin dekat mesin tu macam mana? Kita tak minum pun anak kita nak minum. Kita pergi ambil duit bubuh dalam tu, tekan apa, sasi ke APN ke apa ke, gedung je jatuh main. Boleh kita kata ada, aku beli. Kalau ada orang dekat tu, dia kata apa? Allah, dia kata, awal ni. Dan mesin tu pun tak ada suara. So kita bubuh duit, gedung kata jatuh, aku jual. Tak ada pun. Jadi akad jual beli tak ada. Tak ada akad jual beli. Sah ke tak jual beli tu?
Ini perlu dibahaskan oleh ulama-ulama hari ini. Adakah ulama hari ini nak ambil pendirian apa oleh kerana benda ni tak cukup rukun dan sebagainya, hendaklah dimusnahkan mesin-mesin ni? Allahu Akbar. Hampir mengaji sekolah mana pula tapi dia buat fatwa macam tu. Tuan-tuan, jadi nak cerita kata banyak benda yang ulama hari ini kena bincang semua-semua. Banyak benda. Jadi sesuai dengan itu, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia antara ulama yang ada hari ini, yang dia ni banyak dengan ijtihad dia, dan dia bukan ijtihad mimpi malam bangkit pergi esok beritahu. Dia dengan hujah-hujahnya yang mantap. Dia buat main nas Quran, nas hadis, walaupun tidak jelas nak beritahu benda ni, tetapi membawa maksud ni. Maka kesimpulannya dia kata sekolah agama, surau, masjid dan sebagainya adalah syakhsiyah ma'nawiyah, dan mereka berhak untuk menerima zakat. Kita bagi zakat kepada orang yang memegang amanah menjaga masjid, memegang amanah menjaga surau, ataupun memegang amanah untuk mentadbir sekolah agama. Ini benda-benda yang macam ni. Tapi benda ijtihad ni kalau melibatkan soal yang sudah jelas hukum, tak boleh. Tak boleh panggil ulama semua main bincang balik ni arak ni betul-betul haram ke tak? Tak boleh. Yang tu kok mana pun haram. Panggil main daripada Mesir, daripada mana pun main nak menghalalkan arak, tak boleh. Pasal nas sudah jelas kata haram. Ini kena faham juga ya ni. Tidak lagi sampai habis semua nak pergi rongkai habis. Tuhan suruh semua nak punggah habis, Tuhan larang semua nak rempuh buat habis. Pasal apa? Pasal ada ulama baru dah abang boleh semua. Tak boleh lah. Jadi benda ni tuan-tuan, ini ilmu agama. Maka orang yang layak bercakap tentang ilmu agama adalah orang yang faham ilmu itu dan dia faham disiplin ilmu itu. Ini satu benda kena jaga. Dia bukan semua orang boleh hidup berebut bercakap. Kalau semua orang dibiarkan bebas bercakap benda agama, maka ramai orang akan sesat. Ini satu benda tuan-tuan ingat elok. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kesesatan. Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita sentiasa duduk atas jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.